Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Tiba-tiba gempar sekali lagi apabila Muhyiddin Yassin tampil meminta pasport beliau. Ini memang kejutan paling besar. Kalau baru-baru ini Muhyiddin telah pun cuba minta pasport beliau untuk ke luar negara bagi bercuti bersama keluarga. Beliau juga pernah minta untuk tujuan kesehatan. Tapi kali ini lain pula ceritanya, yaitu tujuannya untuk pembukaan restoran pula. Macam-macamlah Muhyiddin permintaannya ini. Apa pula pendapat Anda? Kali ini Muhyiddin mohon pasport ke Bangkok, Thailand untuk pembukaan restoran. Ada yang mula menyindir, jangan-jangan nanti ada pula langkah Bangkok pula, kata mereka. Harap-harap tiadalah, kan itu hanya sindiran semata-mata. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang berdepan 3 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana 200 juta ringgit dikaitkan dengan program Jana Wibawa, memohon pasportnya dikembalikan buat sementara waktu. Kali ini Presiden Bersatu itu mahu ke Bangkok untuk menghadiri majlis perasmian Prikio, restoran dikendalikan seorang rakyat Malaysia di sana. Individu ini rapat dengan saya dan membuka sebuah premis makanan halal di sana. Dia mahu saya hadiri majlis itu, kata Muhyiddin dalam afidavitnya bagi menyokong permohonan itu. Permohonan itu difailkan Tetuan Cetan Jethwani and Company pada 31 Januari lalu. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, beliau berhasrat ke Bangkok pada 15 Februari dan pulang pada 21 Februari nanti. Katanya beliau akan memulangkan pasportnya kepada mahkamah pada 23 Februari nanti. Selain itu, selain ke restoran itu, Muhyiddin berkata lawatannya juga termasuk menemui rakan di Bangkok dan kawasan lain di Thailand. Sejak didakwa, saya tidak dapat jumpa mereka, kata beliau. Tetapi pihak pendakwaan membantah permohonan itu. Dalam afidavit membantah permohonan itu, Timbalan Pendakwa Raya Zendelim berkata, alasan diberikan Muhyiddin tidak boleh disokong. Beliau tiada hak atau keistimewaan mendapatkan pasport itu yang ditahan mahkamah kerana masih berdepan pertuduhan pengubahan wang. Lim berkata, terdapat prosiding mahkamah pada 15 Februari ini yang wajib dihadiri Muhyiddin. Beliau tahu perkara ini tetapi masih menempah tiket penerbangan ke Bangkok. Hakim Mahkamah Session Azura Alwi dijadualkan mendengar permohonan bagi pihak pendakwaan untuk menangguh semua prosiding berhubung pertuduhan pengubahan wang haram sementara menunggu rayuan berkaitan pada tarikh itu. Hakim kini menetapkan permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan pasportnya bagi pendengaran pada hari sama. Pada 29 November lalu, Azura membenarkan Muhyiddin mendapatkan pasportnya buat sementara bagi membolehkannya bercuti bersama keluarga di London dan menjalani pemeriksaan kesihatan di Singapura. Pasport Muhyiddin diserahkan kepada mahkamah selepas beliau didakwa atas pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang tahun lalu. Beliau membayar jaminan 2 juta ringgit. Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya atas alasan ia kabur, cacat dan tidak berasas kerana tidak menyatakan butiran kesalahan dilakukan. Pihak pendakwaan merayu terhadap keputusan itu di Mahkamah Rayuan yang akan mendengarnya pada 28 dan 29 Februari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Tiba-tiba kilang Khairul Aming di Kelantan undang persoalan netizen jika di mana dapat air bersih. Beberapa hari yang lalu, ramai yang kagum dengan kejayaan pengaruh media sosial
Khairul Aming. Dia yang berjaya menjual 80.000 unit produk terbarunya, yaitu dendeng nyet berapi, dalam masa lebih kurang 3 menit sahaja. Namun pada masa yang sama, ada juga warganet yang ingin tahu dari mana kilang Khairul Aming di Kota Bahru, Kelantan mendapat sumber air bersih. Ini karena kita sudah maklum bahwa sumber air bersih di Kelantan memang bermasalah di sesetengah tempat. Ada warganet yang menganggap bahwa Khairul Aming mungkin telah memasang penapis air berkualiti tinggi di kilangnya. Selain itu, ada juga yang menyatakan bahwa tidak semua kawasan atau daerah di Kelantan mengalami masalah air kotor karena terdapat kawasan yang airnya bersih. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan penduduk di Kelantan juga menggunakan air telaga tiub atau air boring untuk mendapatkan air bersih di rumah masing-masing. Dipetik daripada inforakyat.com. Sekian dulu untuk kali ini. Kita ucapkan tahniah kepada Khairul Aming kerana menjadi pempengaruh yang paling berjaya di TikTok. Beliau mencipta rekod dalam masa lebih kurang 3 menit saja. Beliau berjaya memperoleh menjual produk 80.000 unit dengan nilai lebih 1 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita dapat kejutan. Tun Mahathir dapat kejutan. Anak-anak Mahathir dapat kejutan. Apabila SPRM mengumumkan keputusan ini, SPRM nyatakan belum terima notis pengisytiharan harta anak Tun Mahathir. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM belum menerima notis pengisytiharan harta daripada 2 anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya sudah menyerahkan notis mengikut Seksyen 36 Akta SPRM 2009 kepada Mirzan dan Tan Sri Mokzani bulan lalu. Bagaimanapun, sehingga kini, kata SPRM, mereka masih menunggu notis pengisytiharan daripada 2 ahli perniagaan terbabit. Kalau tidak membuat pengisytiharan dalam tempoh yang ditetapkan, mereka boleh dituduh gagal mengisytiharkan harta. Saudara-saudara, tetapi mereka boleh membuat permohonan selepas tempoh yang diberikan tamat, iaitu pertengahan bulan ini, katanya pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media Sarawak di sini hari ini. Turut hadir pengarah SPRM Sarawak, Datuk Muhammad Zaki Hassan, dan pengarah bahagian komunikasi strategik SPRM Kamaruddin M. Ripin. Azam berkata, banyak perkara lain di dalam skop siasatan kes berkenaan dan pengisytiharan harta adalah salah satu daripada proses siasatan. Ini bermakna pendakwaan terhadap mereka lambat lagi kerana kita perlu melengkapkan siasatan dulu, katanya. Pada 18 Januari lalu, SPRM menghendaki Mirzan mengisytiharkan segala aset ahli dan tidak ahli yang berada dalam pegangannya, sama ada di dalam atau di luar negara, dalam tempoh 30 hari dari notis tarik notis. Mokzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Habislah kali ini, kata netizen. Ini apabila SPRM umumkan Perdana Menteri yang dahulu, Menteri Keuangan dahulu, yang terbabit kes Spanco akan disiasat. Itu sebabnya ramai netizen kata, habislah kali ini. Semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat, membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Spanco Sendirian Berhad Spanco sejak syarikat berkenan beroperasi pada tahun 1990-an akan dipanggil bagi membantu siasatan yang pastinya Perdana Menteri, Menteri Keuangan pada waktu itu bukan Perdana Menterinya Anwar Ibrahim, tetapi Anda tahu siapa Perdana Menteri pada waktu itu atau waktu selepas itu. Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, ia termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Beliau berkata, keterangan daripada semua yang terbabit itu perlu bagi melengkapkan siasatan kes berkenaan. Kita akan panggil sesiapa sahaja yang membuat keputusan pada masa itu yang memutuskan untuk memberi projek kepada Spanco. Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu pada 1998 atau 1999. Jadi, sesiapa saja yang terbabit ketika itu termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan akan dipanggil untuk rekod kenyataan dan mengetahui apa yang mereka tahu berkenaan kes, katanya pada sidang media selepas program Cakna Rasuah bersama pengamal media di Sarawak di sini hari ini. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kontrak perolehan Spanco hanya merugikan negara. Anwar berkata, beliau tahu kontrak terbabit juga tidak menyenangkan penjawat awam yang menggunakan kemudahan berkenan dan beliau tegas terhadap Spanco itu sejak menjadi Menteri Keuangan. Berita harian sebelum ini melaporkan SPRM menyiasat sebuah syarikat yang memperoleh kontrak membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Difahamkan, SPRM sudah merakamkan keterangan beberapa saksi penting termasuk daripada agensi kerajaan dan individu daripada syarikat terbabit yang sebelum ini memperoleh kontrak membekal serta menguruskan flat kenderaan bernilai RM4.5 bilion. SPRM sebelum ini juga menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia lingkungan 70-an serta merampas dokumen berkaitan keuangan bagi membantu siasatan yang menyebabkan pembekuan akaun bank seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri bernilai puluhan juta ringgit. Azam berkata, ketika ini tiada pendakwaan dijalankan kerana pihaknya masih dalam peringkat awal. Siasatan dan pegawai penyiasat masih memeriksa fakta kes. Isu ini yang dilaporkan kepada SPRM ialah apabila terjadi pertikaian selepas pembatalan kontrak pada satu syarikat, macam mana pula Spanco dapat kontrak dari dulu hingga sekarang? Itu fokus siasatan sekarang. Kita sudah memanggil lebih 20 individu dan juga sudah membekukan kira-kira 80 akaun syarikat serta individu berkaitan dengan kes itu, katanya lagi. Sebelum itu, Anwar Ibrahim melalui kenyataan media mengatakan bahawa Spanco hanya merugikan negara.
Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan besar daripada netizen pada malam ini ialah siapa Perdana Menteri yang terlibat dengan keputusan Smangko dan siapa Menteri Keuangan pada waktu itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye.